Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan rukun tetangga, salah satu fungsi badan sivil yang paling asas di kalangan komuniti kita yang sudah pun tertubuh sejak sekian lama. Saban tahun kita lihat panduan ataupun peruntukan diberikan kepada rukun tetangga bertambah dan juga pihak kementerian juga menambah lebih banyak bilangan kawasan rukun tetangga di seluruh negara. Jadi untuk tahun 2024 ini, apakah penambahbaikan dan juga program-program aktiviti yang akan dilaksanakan oleh rukun tetangga kita dari Perlis hinggalah ke Sabah? Kerana ini penting untuk melihat kesinambungan kejayaan yang sudah pun dilakukan oleh rakan-rakan rukun tetangga kita. Malah dia bukan hanya kita akan lihat dari aspek kebajikan mereka sahaja, bukan hanya aktiviti yang sinonim dengan rukun tetangga seperti menjaga keselamatan, kesejahteraan kawasan komuniti, kampung, taman perumahan dan seumpamanya, tetapi mungkin lebih dari itu. Jadi untuk melihat perkara ini, pastinya orang yang paling layak untuk berbicara berkaitan dengan bagaimana rukun tetangga boleh menjadi peneraju komuniti madani ini. Saya amat bertuah pada malam ini saya tampilkan Yang Berhormat Dato' Aaron Agudagang sebelah kanan saya, Menteri Perpaduan Negara. Terima kasih Dato' sekali lagi. Kesekian kalinya datang ke Agenda Awani ni. Apa khabar orang Kanui Dato' ya? Ya, bagus. Baru balik semalam. Masih Chinese New Year. Chinese New Year lagi. Masih hebat perayaan sana. Yalah, orang Sarawak ni merayakan semua perayaan dengan hebat Dato' ya. Belum tiba hari kawal gitu ya. Itu kita buat di Kementerian Perpaduan. Alhamdulillah. Merayakan festival. Ya. Okey, apabila kita berbicara tentang evolusi kawasan rukun tetangga ataupun KRT, apa yang tergambar dari pemikiran Datuk? Ya, terima kasih Nazri. Ya. Okey. Ya, kalau kita melihat rukun tetangga ini memang dia ditubuhkan dalam selepas insiden 1969 Mei. Selepas kita darurat ya. Darurat dulu. Dan apabila pada tahun 1975 diilhamkan oleh Perdana Menteri pada Malaysia, Perdana Menteri itu Tun Razak, ditubuhkanlah rukun tetangga di beberapa tempat lah, tapi memang tujuan Perdana Menteri itu yang memang keselamatan. Ya. Kalau dalam bahasa Inggeris dikatakan neighborhood watch. Neighborhood watch. Untuk keselamatan di dalam komuniti lah. Tetapi selepas beberapa tahun yang lepas, Menteri KLT ini telah pun banyak evolusi lah. Banyak tugas. Kalau dulu keselamatan, lepas itu kita tertumpu kepada bukan keselamatan saja, kepada pembangunan, kesihatan dan sebagainya. Banyak yang telah berlaku dan baru-baru ini kita pun telah berbincang dan kita merasakan daripada lawatan kita ke pelbagai KLT di seluruh negara, kita melihat satu daripada kegiatan yang mereka minat adalah dari segi ekonomi lah. Selain daripada kita menjurus mereka kepada keselamatan, membuat rondaan, kesukarelawan. Itu dah biasa dah. Ya, dah biasa. Jadi mereka ini pun sudah kita melihat mereka berkecimpung dalam pelbagai kegiatan ekonomi, tourism, agrotani, aquaculture, food processing dan sebagainya lah. Dan kita di Kementerian melihat kita sepatutnya memperkasakan mereka ini lebih hebat lagi. Dan sebab itu kita pun mohon peruntukan, kita pun mengadakan pelbagai inisiatif, kita buat workshop untuk kita memperkasakan, kita buat profiling study di semua KLT. Kita ada 8,000 lebih KLT di seluruh negara. Ya, so kita banyaklah evolusi yang kita akan menarik ya. Kita akan terangkan lebih pasti. Datuk, berkaitan dengan inisiatif Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional ini untuk melakukan lebih banyak program dan juga inisiatif di peringkat KRT sepanjang 2023. Dalam amanat tahun baru, Datuk melakarkan penghargaan bahawa sebanyak 49 KRT baru ditubuhkan berbanding tahun 2022 yang lalu. Jadi mungkin Datuk nak terangkan tentang apakah pencapaian-pencapaian yang sudah pun dirangkul oleh kawasan rukun tetangga kita sepanjang 2023 yang lalu. Ya, betul. Kita setiap tahun kita mengadakan aktiviti yang dikatakan carnival. Carnival KRT, kita ada convention, kita memberi
anugerah, kita memberi hadiah kepada kreatif-kreatif yang sudah berjaya dalam pelbagai aktiviti lah. Tadi disebutkan jumlah kreatif baru pada 2023 ialah 93 yang baru. Ya. 93 kreatif yang baru, dan setiap kreatif ini memang dalam hasrat kita memang memberi peruntukan dalam 6,000 setahun lah Oh, satu kreatif ya? untuk mereka dapat mengadakan aktiviti. Program mereka lah. Memang tak cukup. Tak cukup, 6,000 tu ya? Mereka akan minta daripada WB agensi lain untuk memperkasakan kegiatan mereka. Seperti yang saya katakan terawal tadi, kita ada 8,438 KRT di seluruh negara. Kita membutuhkan 6,000, dan dengan itu peruntukan pun lebih kurang 50 juta untuk itu saja. Itu saja ya. Dan untuk tahun ini kita pun telah mendapat 20 juta tambahan untuk memperkasakan KRT yang kita dinamakan KRT progresif ya, dalam banyak lagi aktiviti yang kita nak adakan untuk tahun ini lah. Dan kita sekarang sedang hebat untuk mengadakan hala tuju. Dan kita telah membuat workshop bagi yang biasanya kita melihat KRT ini memang banyaklah tugas-tugas mereka seperti yang selalu disebut dari segi keselamatan, rondaan, sukarelawan SRS dikatakan. Banyak program lain seperti kita sambutan perayaan ini memang tugas utama lah. Kita juga memberi gerak ramah di kalangan, kita memberi baku ramah, kita membantu dalam masa banjir. Dan kita pun membuat, kita katakan kita ada dapur komuniti masa banjir kita. Ada juga ya. Kecil-kecil kita memasak untuk orang yang berpindah, orang yang di tempat orang yang mengadakan kegiatan membantu masa banjir lah. Baru-baru ini saya pun telah pergi ke Terengganu untuk melihat sendiri kegiatan kreatif yang terlibat langsung dengan masalah banjir. Betul. Ya. Okey, Datuk, dalam hal kita berbicara tentang komuniti progresif ini, mungkin Datuk nak jelaskan lebih lanjut. Ini benda baru ni Datuk. Kawasan rukun tetangga ataupun komuniti progresif ini. Ya, daripada seperti yang saya katakan dari awal tadi, daripada lawatan kita, isteri saya dalam 2023 dahulu, kita cuba melawat dan melihat kegiatan kreatif kita di seluruh negara. Betul. Dari Sabah sampai ke Perlis kita pergi. Tapi bukan semua kita. Baru-baru ini saya pergi ke Kelantan dengan Terengganu sebab tertinggal dalam tahun yang lalu. Dan kita melihat kegiatan mereka ini dari segi ekonomi amat rancak. Dan kita tambahkan lagi sebab dalam kreatif ini bukan saja kita tambahkan sebab kita menyahut kehendak masyarakat Madani. Ya, sekarang ya. Dalam masyarakat Madani ini tumpuan tu kita nakkan komuniti menjadi civilized society dengan dengan tingkah laku yang seimbang, yang moderation, seimbang, hormat menghormati, dan kita selitkan semua nilai murni yang baiklah. Sebab itu sekarang ini kita sudah ada 8 bidang utama dalam kreatif. Kalau dulu cuma keselamatan dan kawalannya, rondaan dan sebagainya. Sekarang kita sudah tubuhkan, kita sudah pecahkan kepada 8. Satu daripada tumpuan kita adalah dari segi ekonomi seperti yang saya katakan tadi. Sebab kita melihat mereka dapat terlibat dalam kegiatan ini. Dan dari segi ekonomi ini adalah untuk menambahkan pendapatan isi rumah lah. Ya, sebab sekarang ini kita melihat orang bercakap berkenaan dengan inflation, kos harga hidup naik. Dan kita melihat bagi kita sebab di Kementerian Perpuluhan Negara ini kita sudah mempunyai KRT ini, kita sudah mempunyai badan-badan jentera perpaduan ini. Dah ada di lapangan akar umbi ya. Cuma kita memperkasakan mereka ini dengan bantuan-bantuan yang sebegitu. Ya, kalau kita melihat dulu saya pergi ke Pahang. Di Pahang. Dan disambut dengan mereka 20 lebih KRT yang mempamerkan hasil produk pertanian, produk makanan mereka, jus macam-macam yang dapat dipasarkan di local market lah. Masa itu masih peringkat domestik. Dan kita fikir kalau kita dapat memperkasakan mereka ini untuk lebih
mendapat production yang lebih besar. Mungkin dapat diekspor, jual ke supermarket, mall, yang akan boleh menambahkan pendapatan mereka. Dan of course dari segi kepimpinan kita juga melihat melalui KRT kita dapat melatih jiran muda ketua-ketua kampung untuk lebih berkecimpung dalam kepimpinan. Dan because dalam semua masyarakat ini kita inginkan di mana-mana pun untuk mereka ini mengadakan pembelajaran sepanjang hayat ini. Ini amat penting sebab kita mengikut arus pembangunan, arus perkembangan dunia dan tidak boleh ketinggalan dari segi digital, dari segi IT dan salam dan semuanya. Dari segi alam sekitar pun memanglah kita telah mengadakan satu kempen bersih, Zoom bersih. Banyak barang-barang kita telah lancarkan. Of course dari segi warisan dan budaya, sebab di peringkat KRT ini kalau kita melibatkan mereka dalam mempromosikan budaya mereka dan dengan itu dengan tidak langsung dapat menjadi tapak integrasi dan perpaduan. Itu amat penting. Dan banyaklah pikiran kita setakat ini cuma peruntukan yang kita ada itu terhad sikitlah. Tapi tak apalah sebab ini kita mulakan dulu Mulakan dulu. Kita mesti jayakan dulu kegiatan kita dan kita boleh, saya ingat mungkinlah kita boleh tambahkan tahun depan lagi peruntukan yang. Okey, Datuk, berkaitan dengan kejayaan skim rondaan setempat ataupun SRS ni di peringkat komuniti, adakah ia dapat mengurangkan kadar jenayah di peringkat komuniti kita, Datuk? Memang dengan kegiatan kita ini apabila kita ada mengadakan rondaan ini adalah memang aktiviti asal KRT ini. Betul. Kita masih ingat lagi mereka ada lampu suluh. Saya pun itu tadi ingin mengikuti bersama satu rondaan di sebelah di kawasan KRT di Selong Tepi di masa hujan lah. Tengah-tengah malam. Mereka start tengah-tengah malam. Kita tengah tidur tu ya. Ya, tengah tidur. Meronda macam-macam lah. Of course kalau mereka sudah ada taukas lah. Dan kita akan membawa polis bersamalah. Sebab kita boleh menangkap, kita tak ada undang-undang untuk charge. So kalau ada kegiatan jenayah, orang mencuri ke apakah macam-macam lah, orang gaduh ke, dadah ke dan sebagainya, macam-macam lah di peringkat komuniti ini kita dapat membantulah. Ya. Dan of course kalau kerjasama rapat dengan polis tu lebih dari itu ada polis lah. Datuk, dari aspek bagaimana peranan KRT ini dalam bidang keselamatan dan juga ketahanan komuniti kita? Maksudnya bukan hanya di kalangan sukarelawan KRT saja yang sama-sama menjaga kawasan, masyarakat semua. Ketahanan ini satu konsep baru yang kita ingin selitkan di bawah skim rondaan ini. Sebab skim rondaan sukarelawan ini. Sebab kita melihat di peringkat komuniti ini memang kita mempunyai bekas-bekas tentera, macam-macam polis. Pencen-pencen polis. Kita boleh register mereka ni ataupun kumpul mereka ni untuk menjadi sukarelawan dari segi wataniah. Betul. Voluntary. Walaupun kerajaan memang sudah ada skim ini, tapi kita juga galakkan dan kita juga berkasakan mereka ni semua terlibat bersama. Itulah satu konsep kita dimasukkan baru-baru ini. Keselamatan dan ketahanan sekali. Maksudnya setiap individu dalam masyarakat boleh diperkasakan tu boleh kalau yang masih sihat lah. Kalau sudah bergah tua 80 90 boleh duduk dekat pondok jaga bagi laporan. Okey Datuk, dari aspek satu perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Perpaduan dan juga Integriti Nasional ini tentang mediasi komuniti. Ini satu benda baru juga saya dengar ni. Berkaitan dengan kaunseling dan sebagainya. Kaunseling atau mediasi ini bukan benda-benda lama sudah. Oh, dah ada ya. Dah lama. Tapi seperti yang saya kata, kita di peringkat komuniti juga. Kita mempunyai mediator ataupun counselors. Dalam kementerian kita dikatakan mediators lah, dia mediate
sebelum kalau ada gaduh ke apa ke Ya. perselisihan faham di antara neighbours, Ya. neighbour against neighbour tu, sebelum dia pergi kepada Polis ke peringkat apa? polis, peringkat yang lebih tinggi, undang-undang itu, kita softkan. Berunding dulu betul ya. Rundingkan dulu. Mediator ada. Mediator, kita ada mediator. Kita ada 500 lebih mediator sekarang. ya. Ya. Dan dalam rancangan kita akan lebih memperkasakan mediator ini supaya dia lebih efektif lah. Ya. Apa kes-kes yang sentiasa dilaporkan tu ya? Oh banyak. Kita tahu duduk kejaranan ni macam-macam, pasal kucing lah, Yalah. pasal parking lah kan. Noise kah, gaduh, family gaduh, Betul. orang sebelah parking, parking banyak. Kalau musim Kat rumah saya selalu bergaduh tu. kita melihat statistik yang paling banyak musim pilihan raya lah. Yalah. Election time. Banyaklah. Macam-macam yang terjadi. Ya. Dari segi politik ke, dendam ke apa ke, macam-macam. Perselisihan Tapi barang ini kalau tidak ditangani di peringkat akar umbi, dia boleh merebak ke atas dan menjadi isu jenayah yang lebih besar. Betul. Bergaduh nanti tu ya. Gaduh. Tu apa beza tu antara kaunseling ataupun perkhidmatan kaunselor profesional itu dengan mediasi komuniti yang dilaksanakan di peringkat rukun kita tetangga? boleh katakan kita kaunseling juga, Okey, faham. tapi kalau kaunseling itu kadang-kadang dia individu lah, one by one counselors. Tapi kalau kita mediat tu kita ditemukan, Kita bawa lah berunding. kita berunding itu semua lain itu. Peringkat So jiran, dia peringkat yang paling rendah lah. Paling asas. Paling rendah lagi. Baru kita pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Yep. Ya. Bagaimana respon di kalangan rukun tetangga kita? Saya fahamkan so far sekarang ni tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tengok kita ada kes baru-baru di Johor, kes budak sekolah gaduh. Salah faham. So kita masuk. Betul. Ya. So no issue. Ya. Ya. Ini bukan konsep jaga tepi kain tu ya. Ya. Ini untuk kesejahteraan semua Kesejahteraan, komuniti bukan ya. jaga tepi kain. Tak. Untuk kesejahteraan komuniti. Ini amat penting. Yalah, komuniti kan sibuk tu kan dengan bekerja siang malam. Kadang-kadang anak dibiarkan begitu bergaduh pula. Ya betul. Memang. Okey tu, berkaitan dengan sebarang pusat mediasi di negara kita, di mana mereka nak rujuk ni? Kalau di peringkat rukun tetangga kita. Sekarang ni kita pun telah berusaha untuk menambahkan lagi pusat mediasi lah. Tapi bagi kita adalah di setiap distrik lah kita ada. Kita ada pusat mediasi di daerah. Jadi kita perlu mediator tu. Kalau di Sarawak tu bahagian-bahagian kita lah. Di Sarawak pun ada juga tapi belum banyak lagi. Oh, kena tambah tu. Kena kawasan di tu Sabah kena belum tambah. banyak lagi. Ya. Cuma saya ingat di Semenanjung yang paling banyak lah. Yalah, populasi padat di Semenanjung kan tu. Ya. Saya pun tak ingat statistik dia. Tak apa. Okey. Datuk tadi dah melawat kawasan-kawasan yang sentiasa dialami banjir dan bencana alam dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk melihat keberkesanan jentera rakan-rakan komuniti kita di peringkat akar umbi ini untuk menolong masyarakat ketika musim-musim mereka ditimpa bencana tu? Ya, amat berkesan. Saya melawat ke Terengganu, tempat di mana KRT kita membantu masa bencana banjir itu. Ya. Dan kebetulan juga di sana ada KRT kita sendiri. Dan mereka membantu dari segi membawa mangsa-mangsa ke tempat pemindahan PPS. Dan di sana pun kita sudah membina satu pusat kompleks perpaduan di mana mereka pun ditempatkan di sana. Boleh dijadikan PPS ya. Dan kita mempunyai board, kita seperti agensi lain, jabatan kebajikan jadi kita membantu sekali lah. Ya. Dan yang paling hebat kegiatan kita adalah selepas banjir. Kita membantu untuk membersih rumah-rumah. Kita mempunyai banyak alat-alat untuk membersih itu. Ini mungkin ramai orang tak tahu tu ya. Boleh panggil rukun tetangga kita. Ramai tak tahu. Kuasa dia tak banjir tak tahulah. Betul. Kuasa dia kena banjir tu. Jadi boleh rujuk kat mereka kalau nak minta tolong sebagainya tu ya. Ya. Tok, berkaitan dengan adakah satu masa akan datang kalau di luar negara tu ada kita lihat fungsi balai-balai rukun tetangga ataupun resident association yang dijadikan sebagai pusat kegiatan komuniti. Adakah kita kalau ada bajet besar akan datang, Datuk berhasrat di setiap daerah ataupun setiap komuniti itu ada satu pusat macam saya impikan seperti macam balai raya lah, tapi diuruskan oleh rakan-rakan komuniti kita. Adakah itu akan di peringkat kreatif memang kita mempunyai pondok-pondok bagi mereka lah, bagi mereka buat operasi.
Di peringkat negeri kita proposallah untuk mengadakan kompleks perpaduan di mana semua kegiatan kita decentralized di peringkat negeri. Tapi di semua kreatif memang kita berhasrat untuk mereka adakan tambah lagi lah rumah operasi mereka. Dan kita menerima bantuan daripada publik yang memberi donation untuk rumah steel kapan tu? Oh, kabin. Kontainer. Kabin kontainer. Itu amat sesuai untuk mereka. Ya. Nanti dan Datuk, selain daripada kita bina rumah-rumah lah. Betul. Selain daripada Pondok Kawalan, adakah besok kita akan lihat juga Malaysia akan menjadi pusat komuniti macam pusat padi gitu ke? Ada internet, anak-anak kita boleh belajar dan sebagainya. Why not kan? Why not? Kita pelbagaikan fungsi ya. Ya. Saya baru balik di Kudat yesterday. Di sana kita mempunyai sekarang library di bawah kita. Di sana pun kita ada perpustakaan. Tapi perpustakaan itu pun boleh digabungkan dengan macam-macam fungsi, kegiatan kebudayaan, charity. Ya. Di sana kita simpan internet access untuk mereka. Ya. Menarik tu ya. Okey tu. Akhir sekali mungkin berkaitan dengan indeks perpaduan. Hari pertama kali Datuk datang sini, Datuk ada mention tentang indeks perpaduan. Di mana tahap kita sekarang ini? Kalau indeks perpaduan ini kalau dulu kita ada 2 sudah kerjaan kita buat. Mula-mula kita dapat 0.5 something lah. Dan the second one 2022 kita dapat 0.69. Dan kita akan buat satu lagi kerjaan indeks perpaduan pada tahun ini lah, hopefully. Sekarang kita sedang membuat terms of reference. Pegawai-pegawai kita pun terlibat langsung dengan syarikat-syarikat yang kita fikirkan dapat membantu kita dalam hal ini. Indeks perpaduan ini very complicated. Dan sekarang ini kita inginkan membuat dipecahkan kepada 4. Sabah, Sarawak, Semenanjung dan the country. Dan sebab dulu kita buat satu untuk one nation. Sebab sekarang ni disebut-sebutkan di Sarawak perpaduan mungkin lain sikit, di Sabah mungkin lain, di Semenanjung tak sama. Saya baru balik daripada Kelantan dan Terengganu. So Menteri Besar Kelantan katakan, maybe kita punya perpaduan di Kelantan ini even better than Sarawak. We don't have any issue. Yalah, betul so juga. tadi kebetulan tadi kita ada discussion di pejabat. Saya fikirkan mungkin kita akan buat separate analysis lah untuk negeri by negeri untuk Kelantan, maybe negeri by negeri. Dan kalau diperlukan, we need lot of sample. Sampling mesti cukup. Betul, lebih spesifik tu. Very spesifik. Dan sebab itu kita memerlukan peruntukan dan kepakaran lah. Betul. Di Sabah dan Sarawak kita akan melibatkan universiti yang sana supaya kita dapat maklumat yang betul lah, yang memberi gambaran yang sebenarnya. Sebab itu ini yang paling asas negara saya kita. Saya pun tak boleh explain how complicated is it. Dari segi ekonomi, dari segi relationship. Betul tak? Kadang-kadang kita cerita macam kita punya perbezaan kaum ini seolah-olah nak bergaduh besok lah, nak berperang lah. Tapi isu pasal makanan. Semua isu. Kan, isu pasal pendapatan, isu sekolah tak siap. Tetapi cerita kaum A, kaum B tak berpuas hati. Jadi kita kena study tentang itu tu ya. But still we are together. Betul. Tak ada rusuhan, tak ada masalah. Tak ada masalah. So we have to prove that now we are at the stage. Tapi we need index. Kalau kita indeks lain banyak. Indeks happiness ada. Indeks rasuah. Indeks rasuah ada. Semua macam-macam. ada indeks kan. Tapi perpaduan ini dia complicated. Dan sepatutnya kita hargai perpaduan negara kita tu. Ya, memang. Itulah harapan kita dan saya pun 1 tahun sudah di sini saya melihat baru saya melihat hala tuju sebenarnya apa kita ada buat. So banyak dah lepas kita adakan workshop strategic planning baru kita dapat melihat what is next dan kita ingin buat di Kementerian Perpaduan. Macam-macam buat tu Ya. Kita belum cerita pasal budaya gitu Yalah. Pasal warisan gitu Masih. Itu banyak. Sebab itu kita dalam program warisan kita banyak. Kita mempromot, kita buat promosi nasi lemak. Kita buat promosi apa maksud nasi lemak? Ini perpaduan melalui makanan tu ini warisan kita. Sekarang ini nasi lemak sudah menjadi our warisan UNESCO global recognized as our food item for Malaysia. Kita buat satu program ini urusan kita Food Unite di Shah Alam. Satu hari 3,500 bungkus
bungkus. Habis. Sekejap. Orang Melayu, orang Malaysia suka makan nasi lemak. Dapat buat rekod Betul. Itu belum cerita roti canai gitu tu. Yalah. Kita sudah buat kempen untuk kebaya. Kebaya. Dan kita pun telah bawa kepada UNESCO untuk ianya menjadi warisan kita. Warisan dunia. Of course kita ada Indonesia, mungkin tak setuju Tak apa, Brunei. itu hak mereka ya. Yalah. Okey, akhir sekali Datuk, apa yang kita boleh harapkan sepanjang 2024 di bawah Kementerian Datuk? Ya, banyaklah harapan kita, tapi kita pun telah mengadakan satu workshop ala 7 dan kita melihat dari segi perburuan memang banyak program yang kita ingin adakan. Satu yang besar adalah sambutan Minggu Perburuan. Yang kita nak di sini adalah untuk negara kita ini sedar bahawa perburuan adalah memang terjamin di negara kita. Dan sebab itu kalau kita melihat kempen, kita melihat di media-media tak habis-habis, kadang-kadang sampai 2-3 kali satu hari keluar di TV. Kita mesti dedahkan ini di sosial media. Kita melihat, next kita tengok perpaduan juga. Next perpaduan harmoni. Sekarang kita belum cakap bukan dengan harmoni. Betul. Di kementerian sekarang kita sudah ada archive. Petang ini saya pergi ke Melaka untuk archive, program archive. Menjurus kepada perpaduan juga. Kita ada sekarang museum dengan kita. Kita ada library yang saya baru balik di Sabah tu library. Museum memang banyak. Bermalam di museum paling popular. Museum Sarawak kita hebat tu. Dan kita sekarang mempunyai 3 yayasan. Satu Gudrama, Gudrasat, Sukarelawan. Dan baru-baru ini Mitra lah. Di bawah Datuk Malaysian Indian Transformation Agency. Itu very interesting lah. Menarik. Jadi harapan kita adalah supaya kita dapat kekalkan perpaduan dan harmoni di negara kita. Okey, itulah hasrat besar Datuk dan juga negara, bagaimana negara kita bergerak lebih pantas dalam pemulihan ekonomi sepanjang 2024 dan juga mendatang ini, kerana ini masa untuk bekerja tu bukan lagi retorik, bukan lagi untuk kita berbalah antara satu sama lain. Jadi terima kasih Yang Berhormat Dato' Aaron Agodagang, Menteri Perpaduan Negara. Kita berbicara tentang rukun tetangga peneraju komuniti madani malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.